okey, iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Jadi kalau kita lihat, okey, kita akan lihat menjajah macam tak banyak sangat. Oh, okey. Kenapa sejarah Portugis menjajah macam tak banyak sangat? Okey, baik. Okey, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya Portugis telah menguasai Melaka dan Portugis ingin juga untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka dengan menguasai Melaka. Dan penjajah Portugis ini beberapa kali cuba untuk meluaskan kuasa namun tak berjaya sebab dihalang oleh Kesultanan Johor Riau, dihalang oleh Aceh, kemudian dihalang oleh Perak, okey, negeri Perak jadi negeri-negeri ini telah memberi penentangan demi penentangan terhadap Portugis sehingga Portugis tak sempat nak meluaskan kuasa. Nampak tak? Jadi kalau tak ada penentangan tu, pastinya Portugis telah menguasai negeri-negeri lain. Nasib dia lah. Nasib dia lah. Jadi itu sebabnya tak banyak kisah sejarah Portugis yang menjajah Melaka pada waktu itu. Tak banyak. Nicolas Joffrey, they combine. Sebab itu, kebiasaannya guru yang mengajar sejarah boleh mengajar geografi. Sebenarnya lah. Sebenarnya. Dan guru yang mengajar sejarah boleh mengajar geografi dan juga boleh mengajar BM. Boleh mengajar BM sebenarnya. Boleh mengajar BM. Jadi sebab dia sealiran sebenarnya, dia sealiran. Cuma cikgu tak ambil, tak buka kelas BM sebab dah tak larat. Yang ada ni pun dah bertiba-tiba kan. Jadi tak payahlah kan. Bagilah pada guru-guru lain yang lebih hebat dalam BM lah. Okey. Baik. Ini pun ada permintaan. Okey. Cikgu BM lah. Okey. Dan ada juga permintaan nak suruh cikgu mengajar kelas gitar pula. Bila pula lah kan. Nak fokus akhirat je. Lain macam kau ni Aina Soha. Okey. Jadi belajar, ada yang minta kelas gitar ada, kelas drum ada. Lain macam tu kan. Okay. Cikgu ajar pendidikan Islam boleh? Pendidikan Islam Okey, untuk pengetahuan kamu, macam cikgu cakap dulu. Okey, untuk pengetahuan kamu, cikgu juga sebenarnya adalah bekas guru besar sekolah agama di Damansara Damai. Selama setahun cikgu jadi guru besar sekolah agama. Jadi sudah tentu cikgu boleh ajar subjek seperti seperti sirah dan sebagainya lah. Dan juga tajwid. Jadi itu memang boleh. Yes. Okey. Baik. Pelik yang pelik Okey, baik. Jom. Okey, kita lihat. Okey, berkaitan dengan ajar BI boleh. Cikgu ajar BI boleh. Okey, untuk pengetahuan kamu, cikgu boleh ajar BI sebab cikgu pernah ajar BI selama 3 tahun, ajar Inggeris, selama 3 tahun untuk peringkat sekolah rendah lah. Peringkat sekolah rendah dari darjah 3 hingga darjah 5. Yes, cikgu pernah ajar BI. Okey, itu sejarah cikgu Rafi. Ya betul, itu sejarah cikgu Rafi. Okey, jangan tanya banyak-banyak. Kan, pelik-pelik cikgu ni. Okey, itulah. Okey, baik. So kita lihat sumber semula jadi di Malaysia. Okey. So kita lihat maksud sumber semula jadi. Okey, apa itu yang dikatakan sumber semula jadi? Iaitu sumber semula jadi ini merujuk kepada bahan. Dia bahan bahan atau punca yang terdapat di sekeliling kita, sama ada di atas permukaan bumi ke, atau di dalam bumi ke, atau di dalam air. Dan kalau kita lihat bahan-bahan ini kita kata sebagai sumber semula jadi. Bahan atau punca yang terdapat sekeliling kita, sama ada di atas permukaan bumi, atau di dalam bumi, ataupun di dalam air. Dan terdapat 2 jenis sumber semula jadi, iaitu sumber yang boleh baharu dan sumber yang tidak boleh baharu. Satu sumber boleh baharu, yang kedua sumber tidak boleh baharu. Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil renewable resources ataupun juga unrenewable resources. Yang itu. Jadi sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Dan sumber boleh baharu
ialah sumber semula jadi. Betul ke? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Sumber boleh baru ialah sumber semula jadi yang tidak akan habis walau diambil dan digunakan secara berterusan. Dan sumber ini boleh diperbaharu melalui beberapa kaedah lah. Dan apakah sumber yang boleh baharu? Seperti hutan. Ingat hutan kita boleh baharu. Okay, hutan hujan tropika, hutan pantai kita boleh baharu. Hutan gunung kita boleh baharu. Hutan paya kita boleh baharu. Okay, hutan paya air masin, hutan paya air tawar, kita boleh baharukan dia. Boleh. Okay. Namun kena ingat, hutan itu boleh baharu. Tetapi jenis-jenis pokok, ingat tak boleh baharu. Contohnya kalau hutan paya tu ada pokok bakau. Pokok bakau, pokok mengkuang, katakanlah pokok bakau banyak dicabut keluar. Okey, dicabut keluar dan dieksploitasi secara berlebihan. Akhirnya tiada lagi pokok bakau. Jadi pokok bakau boleh pupus. Ingat pokok bakau boleh pupus. Tapi hutan, kawasan hutan tu dia tak boleh pupus. Kawasan hutan boleh diperbaharui. Itu kamu kena faham. Kamu kena faham. Jenis pokok boleh pupus. Tapi kalau hutan dia tak boleh pupus sebab dia boleh diperbaharui. Faham? Okey. Jadi ini adalah maksud sumber boleh baharu. Dan juga satu lagi iaitu tenaga suria. Suria matahari lah. Hutan yang kosong lah kalau cabut berterusan. Okey. Kalau katakan, okey, macam hutan paya. Hutan paya, okey, dia bukan semata-mata ada satu pokok. Dia ada pokok, okey, kita kata pokok pokok bakau, pokok mengkuang, kemudian pokok kekabu, kemudian ada pokok-pokok lain pokok tapak kuda dan sebagainya. So kalau dia cabut semua pokok-pokok bakau tu, habis pokok bakau, tapi pokok-pokok lain ada. So dia still menjadi hutan paya. Dia still jadi hutan paya. Tapi pokok tu dah pupus. Nampak tak? Jadi hutan dia boleh perbaharui tapi pokok tak boleh perbaharui. Sebab itu kena hati-hati pemahaman tu ya. Baik. So hutan boleh diperbaharui, suria pun boleh diperbaharui iaitu cahaya matahari. Jenis tanah. Okey, laterit, tanah laterit, gambut, aluvium, beris dan pasir boleh diperbaharui. Okey, dan juga air. Air sungai, air paya, air laut, air bawah tanah, empangan, kolam, tasik, semua boleh diperbaharui. Kerana apa? Kalau mungkin kamu tertanya-tanya, cikgu, sungai-sungai dan air-air ni semua bukan ke lain-lain jenis? Sebenarnya semua air datang daripada sumber yang sama, iaitu air hujan. Jadi bila air hujan masuk ke sungai dipanggil air sungai. Air hujan tu masuk ke paya dipanggil air paya. Air masuk bawah ke dalam tanah dipanggil air bawah tanah. Nampak tak? Air empangan, so still air hujan lagi. Kolam, tasik, semua jadi air hujan lagi. Laut, memang laut tu laut lah, air masin kan. Tapi memang laut, kita tahu. Dia akan bersambung dengan lautan-lautan lain. So dia still akan ada. Air terjun pun sebenarnya datang daripada sungai. Pun datang daripada sungai. Dan untuk buat dia terjun, korang kena buat tempat tinggi lah supaya air tu akan terjun. Kan? Ingat, air terjun yang ada, air panjat tak ada. Ingat, air terjun ada, air panjat tak ada. Okey. Jadi, ini adalah sumber-sumber yang boleh baharu. Ya. Itu lain graviti. Ya. Hutan, suria, tanah, air itu adalah sumber boleh baharu. Okey. Dan ada juga sumber-sumber tenaga alternatif. Okey. Yang ini adalah sumber boleh baharu. Yang ini adalah sumber tenaga. Ingat perbezaan dia. Ini sumber tenaga. Sumber tenaga ni adalah sumber-sumber yang boleh ditukar menjadi tenaga. Okey, iaitu kebiasaannya boleh ditukar menjadi tenaga elektrik. Tenaga elektrik. So sumber tenaga, sumber energy resources.
energi ya. Dan sumber tenaga ni adalah sumber tenaga yang alternatif. Maknanya apa itu alternatif? Pilihan yang lain. Sumber tenaga yang lain selain daripada yang utama. Contohnya kita tengok ya. Yang pertama. Okey, sumber tenaga yang berasaskan alam semula jadi seperti suria, seperti air, angin, ombak, kolam air panas, sisa tumbuhan dan tinja tumbuhan, tinja haiwan. Apa itu tinja? Tinja tu najis lah sebenarnya. Najis haiwan boleh ditukar untuk menghasilkan sumber kuasa elektrik. Najis binatang tu pun boleh cikgu? Boleh. Boleh. Tapi kalau nak mengharapkan seekor je yang keluarkan tai tu, kemudian tukarkan jadi sumber kuasa elektrik, tak boleh lah. Dia kena dalam kuantiti yang banyak. Okay. Tinja tu emas. Suka hati kau je. Baik. Baik, apa maksud kolam air panas? Tak ada air sejuk ke? Baik. Kolam air panas sebenarnya dia akan menghasilkan tenaga daripada wap. Daripada wap itu akan menghasilkan tenaga. Nanti kita akan bincangkan tentang kolam air panas itu. Okey. Baik. Dan sumber tenaga alternatif ini, okey, seperti daripada suria, air, angin semua ni, dia bersifat mesra alam. Maknanya dia tidak mencemarkan alam. Kawasan volcano rasanya. Ya, selain daripada volcano ada juga iaitu kawasan-kawasan yang ada satu bahan yang dipanggil sulfur. Dipanggil sulfur. So kalau dalam kolam tu ada sulfur, sulfur tu akan menukarkan air menjadi air panas. Okay. Di Malaysia ada kolam air panas tak? Di Malaysia ada kolam air panas tak? Di Malaysia ada kolam air panas Okey, seperti di Selayang ada satu kolam air panas. Di Negeri Sembilan pun ada satu kolam air panas. Tapi kalau kamu fikir, okey, kolam air panas maknanya ada gunung berapi ke? Tak ada. Sebenarnya dia panas kerana di bawah tu ada lapisan tanah dan ada sulfur. Sulfur ni dia sifat dia macam belerang. Macam belerang peluru kan, ataupun macam karbide. So karbide itu bila dicampur dengan air dia akan menggelegak. Maknanya interaksi bahan kimia itu menyebabkan air itu menggelegak dan mendidih. Yes. Jadi terjadilah kolam air panas. Begitu. Baik. So sumber tenaga ini semua bersifat mesra alam dan digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil seperti minyak, gas dan juga arang batu. Baik, mungkin ada juga yang bertanya, baik, apa itu bahan api fosil cikgu? Bahan api fosil ialah bahan-bahan api yang wujud. Okay. So bahan api, kita kata bahan api yang wujud akibat daripada apa? Akibat kita kata pemampatan. Pemampatan tinggalan haiwan. Haiwan dan tumbuhan. Selama berjuta tahun. Berjuta tahun. Kejap cikgu kecilkan bagi kamu semua nampak. Okey, kejap Okey. So itu yang dikatakan sebagai bahan api fosil, iaitu bahan api yang wujud akibat pemampatan tinggalan haiwan dan tumbuhan selama berjuta tahun. Pemampatan tu maknanya apa cikgu? Pemampatan ni macam ni. Okey, kita tahu berjuta tahun dahulu dinosaur, kemudian juga binatang-binatang serta tumbuh-tumbuhan dulu terlampau mati dan tertanam dalam tanah. So akibat daripada proses berjuta tahun maka berlakulah pemampatan tanah di atas dia. So fosil-fosil itu akan tenggelam di bawah tanah. Dan akibat pemampatan tekanan yang tinggi, pemampatan selama berjuta tahun oleh tanah di atas dan di bawah tu, maka tinggalan haiwan dan tumbuhan itu telah bertukar menjadi minyak. Bertukar menjadi minyak, bertukar menjadi cecair. Minyak dan juga menghasilkan gas dan juga bertukar menjadi arang batu akibat pemampatan. So,
bahan-bahan minyak, gas dan arang batu yang termampat itu dipanggil bahan api fosil, di mana dia boleh dikeluarkan dan boleh digunakan sebagai bahan api. Itu bahan api fosil. Jadi, bahan api fosil ni masalah utama dia apa? Iaitu pertama, dia boleh mencemarkan alam sebab dia boleh mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, masalah bahan api fosil ini iaitu dia bilangan dia tak banyak. Dia adalah sumber yang tidak boleh baharu. Ya. Minyak, gas, arang batu sumber yang tidak boleh baharu, dia boleh habis. Jadi sebelum dia habis, lebih baik kita gunakan sumber tenaga alternatif. Seperti macam kita bincangkan suria, ombak, kolam air panas dan sebagainya. So, contoh tenaga-tenaga alternatif ialah seperti penjanaan kuasa hidroelektrik yang banyak di negara kita, tenaga suria, biomass, ombak, geoterma dan juga angin. Sebab tu minyak kereta makin naik. Ya, betul. Salah satu punca kenapa minyak kereta harga dia semakin naik kerana bilangan dia yang semakin sedikit. Jadi bila benda semakin sedikit, maka harga dia semakin mahal. Itu punca, antara punca je lah. Baik. Tenaga-tenaga biomass dan sebagainya ini kita akan bincangkan sekejap lagi. So, antara sumber tenaga alternatif yang ada di Malaysia adalah seperti tenaga hidroelektrik, di empangan, contohnya di empangan Kenyir di Terengganu, tenaga suria, iaitu pemasangan panel solar pada bumbung bangunan dan rumah. Maknanya panel solar itu akan mengambil tenaga suria untuk ditukar menjadi tenaga elektrik. Biomass, Miri dan Seri Aman, serta tenaga angin yang terdapat di pulau layang-layang iaitu di Sabah. Nanti kita akan lihat satu-satu. Ya. Ini panel solar pada bumbung rumah yang ada. Baik. Teknologi ni bagus. Secara umumnya teknologi ni bagus, tetapi teknologi ni kalau kita lihat, masalah dia sebenarnya adalah, masalah utama tenaga ini adalah kosnya yang tinggi. Iaitu pada tahun back to 2010, setiap panel solar ini, satu panel solar ini harga dia boleh mencecah 15 hingga 20 ribu sekeping. Jadi kalau ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kau kira lah berapa. Jadi nak pasang panel solar ini, kosnya yang sangat tinggi. Jadi sebab tu di Malaysia ni sebenarnya sesuai pakai ni. Tapi sebab kos dia mahal. Jadi pasang dia boleh mencecah sampai 20-30 ribu lah. Jadi sebab itu kurangnya orang nak guna panel solar ni. Mudah rosak ke? Tak. Dia hanya terdedah macam tu je. Dia memang function dia memang untuk menyerap cahaya matahari. Boleh ke buat DIY tenaga hidroelektrik? Hidroelektrik perlukan air yang banyak dan turbin yang besar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi sukarlah untuk buat sendiri. Sekarang kosnya berapa? Cikgu tak tahu, tapi baru-baru ini cikgu ada find out bahawa sekarang ini dia dah kurang lah. Dengar-dengar cerita satu panel ni antara dalam 3,000 hingga 5,000 lah. Tapi let's say lah kalau katakan 3,000 so kalau kamu pasang semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10. Total berapa? 30. 3 baris kan? 30. Kalau 30 dengan 1 tu 3,000. Jadi berapa harga dia? Sini saja dah mencecah 90,000. Jadi untuk pemasangan ini, berbaloi ke beli panel ni 3K? Bagus soalan itu. Sebenarnya kalau in long term dia berbaloi. Dalam jangka masa panjang ia berbaloi. Kerana apa ya? Kerana sekiranya katakan rumah kamu ada panel solar banyak ni, katakan kamu gunakan tenaga watt yang kamu gunakan untuk satu rumah hanyalah katakan 500 watt. 500 watt. Contoh 500 watt. Tapi sebenarnya panel solar ini boleh menghasilkan sehingga 1,000 watt. Contoh. 1,000 watt.
maka ada balance 500 itu, 500 watt lagi tu kamu boleh jual ke rumah jiran. Kamu boleh jual, kamu boleh pasang, sambungkan ke rumah jiran dan jiran akan bayar bil elektrik itu kepada TNB, dan TNB akan bayar pada kamu sebagai pembekal tenaga elektrik. Ya. So in long term dia sebenarnya berbaloi. In long term lah. Sebab TNB akan bayar pada kamu sebagai pembekal tenaga elektrik. Boleh. Jadi bayaran bulanan lah. Mungkin kalau bil elektrik semua sebelah tu 300 ke 400 ke, so TNB bayar pada kamu. Ada macam tu. Dia berbaloi in long term. In short term, tu susah sikit lah. Okay. Jadi ini kelebihan panel solar tu lah. Baik. Apa itu biomass dan juga geothermal? Okey, yang kita tengok tadi tenaga biomass. Biomass ni sebenarnya ialah tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan organisma hidup yang terdapat dalam satu ekosistem ataupun kawasan. Maknanya bahan buangan ni kita refer kepada najis lah sebenarnya. Najis dia. Dan geothermal pula ialah tenaga yang dihasilkan atau berpunca daripada haba dalaman bumi. Kalau haba dalaman bumi ni biasanya datang daripada kita kata lava daripada perut bumi ataupun berhampiran gunung berapi ataupun sulfur. So itu dipanggil geothermal. Geothermal. Tapi tak apa. Kita akan lihat tentang sumber satu lagi, iaitu sumber yang tidak boleh baharu. Sumber tidak boleh baharu ialah sumber semula jadi yang akan habis atau pupus dalam jangka waktu yang tertentu jika penerokaan sesuatu sumber itu tidak dikawal dan tidak dirancang dengan baik. Maknanya dia akan habis. Dia akan habis. Dan sumber yang tidak boleh baharu ni antaranya terdiri daripada sumber mineral. Sumber mineral ni maknanya sumber-sumber daripada perut bumi yang diperoleh dengan menggali atau melombong permukaan dan kerak bumi. Terdapat sumber mineral yang digali di dasar laut, seperti petroleum dan juga gas asli. Dan sumber mineral pula terbagi pada dua jenis, iaitu logam dan juga bukan logam. Baik, inilah dia contoh sumber mineral. Sumber mineral ataupun sumber yang tidak boleh diperbaharui. Ini contoh sumber mineral yang logam. Apa itu logam? Dia berbentuk keras, dan boleh menghasilkan logam-logam lain. Di mantel bumi. Mantel tak ada sebab mantel cair. Mantel bumi memang dia tak ada mineral sebab dia cair. So, kalau yang ada banyak sumber-sumber ini, mineral ini, dia berada di kerak bumi. Kita tahu bumi ada 3 lapisan. 3 lapisan, kerak bumi, kemudian lapisan mantel, dan di tengah tu lapisan teras kan. So, sumber mineral ini banyak terdapat di kerak bumi. Dan kerak bumi pun sebenarnya dalam kan. Dia ada sampai 3 km, 4 km dia punya tebal kerak bumi. Jadi sebab itu kalau kita lihat sumber mineral banyak terdapat di kerak bumi. Seperti emas. Nampak tak? Ni emas untuk apa? Untuk barangan kemas. Biji timah untuk barangan pewter. Barangan-barangan pewter ni. Biji besi untuk barangan-barangan logam, skru dan nut dan sebagainya. Kuprum. Kuprum ni untuk apa? Untuk buat wire. Penting. Dan juga bauksit. Bauksit adalah bahan asas untuk buat aluminium. Buat aluminium, tin-tin minuman dan tin makanan. Masih berbaloi lagi ke biji timah? Masih lagi berbaloi. Ya, masih lagi berbaloi sebenarnya. Dan daripada banyak-banyak ini, barangan ataupun sumber mineral yang paling bernilai tinggi adalah emas. Kerana harga emas sekarang ini, harga emas kita kata sebagai 1 gram
1 gram saja bersamaan dengan sekarang ni RM250. 1 gram. Jadi itu kita cerita 1 gram unit yang kecil. Biasa kita main sekilo kan. Cikgu kalau sekilo macam sekilo beras. Okay, sekilo berapa semua. Kalau sekilo berapa? Okay, bayangkan kalau sekilo. Sekilo tu berapa? Okay, kita tengok Kalau katakan 1 kilo. Okay, 1 kilogram bersamaan dengan 1,000 gram. Betul? 1 kilogram bersamaan dengan 1,000 gram. Jadi, kalau katakan 1,000 gram, okay, ya, itu kamu kena darabkan dengan RM250. Berapalah tu? Jadi jawapannya adalah RM250,000. Jadi, kalau 1 kilo bersamaan dengan RM250,000. 1 kilogram emas. Dipanggil 1 jongkong. 1 jongkong emas tu 1 kilo. 1 kilo tu RM250,000. Jadi, emas memang mahal. Ya, emas memang mahal lah. Jadi kalau mak-mak kamu yang ada barangan kemas itu, kamu fahamlah kan bahawa mak-mak kamu tu kaya orangnya. Ada yang ada kat sini, ada dekat sini, ada yang dekat sini, ada yang dekat sini kan. Ya. Jadi memang dia orang kaya lah tu. Barangan kemas banyak. Kan. Jadi inilah dia. Okey, kita kata sebagai sumber tidak boleh baharu iaitu sumber mineral logam. Manakala kalau kita lihat iaitu sumber mineral bukan logam. Okey, kalau yang bukan logam, contoh sumber mineral yang bukan logam. Okey, bukan logam iaitu pertama sekali seperti batu-batu granit. Batu granit adalah untuk kegunaan industri pembinaan. Okey, granit untuk buat bangunan, jalan raya. Okey, buat granit. So granit itu penting sebab sifat dia yang keras. Batu granit untuk pembinaan. Kemudian juga gas asli. Ini mineral bukan logam, gas asli juga banyak dalam industri kimpalan iaitu penggunaan sebagai bahan bakar gas asli. Kemudian pasir. Pasir sebenarnya digunakan untuk membuat barangan kaca. Kamu tahu botol-botol kaca dan segala yang kaca itu sebenarnya dibuat daripada pasir. Pasir yang telah dipanaskan menjadi cair dan dibentuk menjadi bahan-bahan lain, menjadi barangan lain. Petroleum, ini juga adalah sumber mineral tapi bukan logam. Dia menjadi bahan bakar kenderaan. Arang batu, iaitu untuk industri melebur besi. Di mana arang batu ini akan diletakkan dan dibakar sebagai bahan bakar utama dan digunakan untuk membakar besi supaya besi menjadi cecair. Ingat arang batu ini boleh menghasilkan pembakaran yang tinggi sehingga ke 1,000 darjah Celsius. Jadi besi kena bakar untuk jadikan dia cair, dia kena bakar dalam suhu yang tinggi. Jadi arang batu boleh menghasilkan pembakaran yang tinggi. Itu ya. Dan kemudian kaolin. Baik, kaolin ni sebenarnya ialah tanah liat. Tanah liat yang digunakan untuk apa? Untuk barangan-barangan tembikar. Ini. Jadi kalau kita lihat inilah dia sumber mineral yang bukan logam. Okey, batu granit, gas asli, pasir, petroleum, arang batu dan juga kaolin. Jadi kita telah pelajari tentang dua. Okey. Okey. Buat semula lah, tak boleh. Okey. Tak boleh buat semula lah, tak boleh. Dia akan habislah. Lepas bakar habislah dia punya sifat apa pembakaran tu. Okey, akan habis macam tu saja. Dia jadi batu-batu biasalah. Jadi ya sebab itu perlu untuk
Jadi untuk kamu faham berkaitan dengan arang batu dan juga sumber mineral bukan logam. Okey, kalau bukan logam maknanya dalam bentuk batu ataupun dalam bentuk gas ataupun dan juga dalam bentuk tanah liat. So itu sumber mineral bukan logam. Okey. Jadi ini sama ada sumber mineral bukan logam ataupun sumber mineral logam. Kedua-dua ini adalah sumber tidak boleh baharu. Sumber tidak boleh baharu. Ingat macam cikgu cakap tadi, sumber tidak boleh baharu terbagi kepada dua, iaitu yang mineral yang logam ataupun satu lagi iaitu bukan logam. Bukan logam. So korang kena ingat. Bukan logam. So ada dua. Dan kedua-duanya tidak boleh diperbaharui, dia akan pupus. Saya nak tanya, batu cave tu dibuat dari emas ke? Setahu cikgu, ya. Soalan kau ni. Okey.